Macam mana? Korang berpuas hati tak untuk harga rasmi untuk OnePlus Note ni? So, mana-mana korang yang tak tahu lagi harga rasmi untuk OnePlus Note ni, harga untuk base model dia dijual pada tanda harga RM1,799. Tepat tau aku teka tu, tepat. Tapi itu bukan motif utama untuk dalam video aku nak buat ni. Motif dia, OnePlus suruh kita orang buat comparison. Nak tahu kita nak compare dengan apa OnePlus ni? Jom kita tengok. Hey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Afiq. Okay, hari ni sebenarnya kita nak buat comparison di antara OnePlus Note dengan... Tada! Kita nak comparekan dengan iPhone SE 2020. Okey, memandangkan harga dia tak berapa jauh untuk OnePlus Note ni, harga dia RM1,799 dan iPhone SE 2020 untuk base model harga dia RM1,999, iaitu almost RM2,000 lah. So murah berapa ratus tu? 200. Murah 200 kat sini. Dan guys, mari kita mulakan comparison ni. Kita tengok dekat bahagian design dia dulu. Okey, dari segi reka bentuk, kedua-dua smartphone ni menggunakan glass untuk panel belakang dan juga panel depan. Okey, dan pada skrin, of course lah, yang OnePlus Note skrin dia besar, itu 6.4 inci, dan pada iPhone SE 2020 kita ada 4.7 inci sahaja. Okey, dekat belakang ni kita ada, untuk iPhone SE kita ada satu tetapan kamera, dan untuk OnePlus Note kita ada 4 tetapan kamera. Dan dekat depan ni, kamera selfie OnePlus Note ada 2, dan untuk iPhone SE kita ada satu sahaja untuk tetapan kamera. Dan kedua-dua smartphone ni mempunyai ringing selada, iaitu pada OnePlus kita ada 3, iaitu vibration, kita ada silent, lepas tu ring. Dan pada iPhone SE 2020 kita ada terus untuk silent terus. Dari segi feel, bila kita pegang pada kedua-dua smartphone ni, aku dapat rasakan pada kedua-dua smartphone ni memang amat selesa untuk kita pegang. Memang dia punya grip tu memang sedap je, dia punya lekuk tu. Tapi dari segi compact, dari segi untuk sesuai untuk penggunaan sebelah tangan, aku lebih prefer pada iPhone SE sebab dia kecil, compact. Sebab OnePlus Note ni kan dia besar sikit, sebab skrin ni pun dah besar tau kat sini. Okey, untuk sistem security yang ada pada kedua-dua smartphone ni, pada OnePlus Note kita ada 2 jenis security, iaitu in-display fingerprint dan juga face unlock. Dan pada iPhone SE kita ada satu je security, iaitu physical touch ID kat sini. Dan juga guys, kalau kita tengok dekat bahagian depan ni, pada iPhone SE kita ada dahi dengan dagu yang tebal, dan kita boleh nampak pada phone yang agak outdated sikit berbanding pada OnePlus Note yang memang agak bezel-less, cuma ada cutout macam peel cut dekat sini untuk menempatkan kamera selfie. Dan lagi, pada iPhone SE ni dia ada IP rating, iaitu IP67, yang korang boleh menyelam masuk air. Tapi pada OnePlus Note dia macam ada rubber gasket ni, cuma OnePlus dia tak ada dapat macam IP rating lah, dia tak ada certified. Kiranya kalau korang masukkan dalam air phone ni, kalau phone korang tu tak ada apa-apa, aku rasa okey lah. Cuma kalau macam masuk air, rosak skrin, memang takkan dapat warranty pada OnePlus. Untuk keupayaan skrin pada OnePlus Note ni kita ada 6.44 inci, lepas tu kita ada Fluid AMOLED 90Hz dan juga menyokong untuk HDR10+. Dan pada iPhone SE kita ada saiz yang berukuran 4.7 inci, IPS LCD, lepas tu dia punya resolusi dia adalah 750p, dan yang terakhir sekali dia punya refresh rate hanya terhad pada 60Hz sahaja. So dekat sini OnePlus Note macam ada kelebihan sikit sebab dia punya skrin AMOLED, so lebih vivid, lebih colourful dan juga lebih terang kalau korang gunakan di bawah cahaya matahari berbanding pada IPS LCD. Dan juga ketepatan pixel pada OnePlus Note juga lebih tinggi berbanding pada iPhone SE. Tapi dari segi saiz skrin ni, aku rasa benda ni ikut kehendak korang juga kot. Sebab ada orang yang suka skrin yang besar sebab nak tengok movie, nak tengok semua benda yang nampak memang luas je. Ada juga orang suka yang skrin kecil sebab sedap dia pegang kat sebelah tangan kan. Okey, dari segi kamera pada kedua-dua smartphone ni, okey, pada OnePlus Note kita ada 4 tetapan kamera. Untuk kamera utama kita ada 48 megapiksel f1.8, yang kedua kita ada 8 megapiksel f2.3 untuk ultra wide, 5 megapiksel untuk depth sensor dan 2 megapiksel untuk macro lens. Dan untuk kamera selfie kita ada 32 megapiksel f2.5 untuk wide, dan satu lagi adalah 8 megapiksel f2.5 untuk ultra wide. Dan untuk iPhone SE pula kita ada satu je tetapan kamera, iaitu 12 megapiksel f2.8 wide, dan satu lagi untuk kamera selfie 7 megapiksel f2.2. So dekat sini korang boleh nampak kan, yang pada OnePlus Note ni kita ada total 6 tetapan kamera, dan pada iPhone SE kita ada satu, kita ada 2 je kat sini. So OnePlus Note dia ada kelebihan sikit lah kat sini sebab dia ada macam-macam lens kan, untuk versatile kan, untuk korang ambil gambar. Dan sekarang ni mari kita jam untuk tengok gambar yang pertama. Okey, untuk gambar buah naga ni, apa yang aku nampak, warna yang dihasilkan pada OnePlus Note ni lebih colourful berbanding pada iPhone SE yang nampak lebih natural, nampak flat sedikit. Dan lagi pada gambar apple ni, apa yang aku perasan pada OnePlus Note ni,
ni dia punya kontras agak sedikit pekat sikit berbanding pada iPhone SE. So dekat sini ikut pada personal preference korang. Kalau korang suka gambar yang look sangat berkontrasi, OnePlus Note mungkin look yang korang suka. Tapi korang suka jenis yang image yang agak flat, yang simple, nampak natural, korang mungkin suka look yang ada pada iPhone SE. So memandangkan iPhone SE tidak mempunyai night mode, OnePlus Note dilihat mendominasi untuk gambar malam. Kat gambar malam ni korang boleh nampakkan gambar Mio ni memang macam siang, memang terang gila berbanding pada iPhone SE. Dan juga pada gambar lorong ni, apa yang kau nampak pada iPhone SE kelihatan macam ada noise sikit dan kurang sharp berbanding pada OnePlus Note yang kelihatan memang sangat terang dan dia punya noise tu memang agak minimal. Sebab dekat tempat ni memang betul-betul gelap masa aku shoot ni. Okey, untuk gambar daylight pada kamera utama dia, apa kau nampak untuk OnePlus Note ni, gambar dia kelihatan lebih colourful berbanding pada iPhone SE. Dan juga kontras dia lebih pekat, dan pada white balance untuk iPhone SE ni kelihatan lebih warm sikit, agak kekuningan. Dan dari segi sharpness dan detailing, apa yang kau nampak untuk OnePlus Note ni lebih detail sikit berbanding pada iPhone SE. So dekat sini kau boleh tengokkan gambar batang pokok ni. Pada OnePlus Note aku nampak dia punya gambar tu lebih sharp sikit lah pada iPhone SE ni. Untuk prestasi highlight dan shadow pada iPhone SE ni, dilihat dia mampu menerangkan bawah jambatan tu berbanding pada OnePlus Note. Tapi dari segi sharpness, OnePlus Note dilihat lebih mendominasi pada gambar ni. Okey, untuk selfie pula, memandangkan OnePlus Note didatangkan dengan dua tetapan kamera, warna yang dihasilkan pada kedua-dua smartphone ni, pada iPhone SE dilihat dia punya skin tone tu memang agak natural, dan pada OnePlus Note dilihat macam lebih flat sikit. Okey, untuk portrait ataupun bokeh, apa yang nampak pada kedua-dua smartphone ni, pada iPhone SE dilihatkan warna skin tone tu nampak lebih natural, dan pada OnePlus Note dilihat macam agak sedikit dull ataupun flat. Tapi dari segi creamy bokeh dekat belakang tu, kedua-dua smartphone ni memang menghasilkan creamy bokeh yang sempurna. Okey, untuk prestasi video, kedua-dua smartphone ni mampu merekod dengan 4K 30 frame per second dan juga mampu merekod 1080p dengan 60 frame per second. Okey, untuk prestasi 4K 30 frame per second, apa yang aku nampak pada kedua-dua peranti ni, kedua-duanya mempunyai image penstabilan yang agak bagus, memang sangat stable. Bila korang shoot tu tak ada yang jerking, tak ada focusing hunting, dan yang membezakan pada kedua-dua peranti ni adalah jenis dia punya white balance tu, dia punya warm ataupun cool. Untuk performance pada kedua-dua peranti ni, okey, seperti yang kita tahu yang OnePlus Note ni didatangkan dengan Snapdragon 765G, dan pada iPhone SE kita ada A13 Bionic. So dekat sini kau boleh nampakkan yang iPhone SE sebenarnya lebih, dia punya chip tu lebih powerful berbanding pada Snapdragon 765G. Tapi untuk kegunaan harian, korang takkan dapat rasa pada kedua-dua benda tu. Bila korang guna macam scrolling social media, Facebook, Twitter, IG, dia memang kedua-dua ni memang tak ada lag. Dan ditambah juga pada OnePlus Note ni kita ada 90Hz screen. So bila ada 90Hz screen tu memang lagi laju lah berbanding pada iPhone SE yang ada 60Hz saja. Okey, untuk speaker yang didatangkan pada kedua-dua peranti ni, pada OnePlus Note kita ada mono speaker je, dan pada iPhone SE kita ada stereo speaker. Dan of course stereo speaker akan lebih baik berbanding pada mono speaker. Okey, untuk bateri yang dimuatkan pada kedua-dua peranti ni, pada OnePlus Note kita tahu yang dia mempunyai kapasiti bateri yang sebesar 4115 mAh, dan pada iPhone SE kita ada 1821 mAh. Dan juga pada OnePlus Note dia juga bekalkan fast charging 30W iaitu 30T, dan pada iPhone SE juga dia menyokong untuk fast charging juga, tapi korang kena beli berasingan iaitu 18W. Dan dari segi screen on time pada OnePlus Note ni aku dapat dalam 7 ke 8 jam, dan pada iPhone SE memang agak lemah sedikit iaitu dalam 4 ke 5 jam gitulah. Okey, dari segi harga, macam aku cakap tadi pada awal-awal video tadi, OnePlus Note didatangkan untuk base model dia RM1,799, dan pada iPhone SE kita ada RM1,999. Itu beza RM200 kat situ. Kalau korang sukakan smartphone yang compact, kecil dan agak powerful dengan iOS sistem ni, korang boleh pilih iPhone SE lah. Dan kalau korang suka Android yang agak stok yang seumpama Pixel, OnePlus Note ni korang boleh sambar. Dan dia punya update untuk dapatkan Android yang terbaru pun memang agak cepat juga, memang saing Pixel ni. Dan juga OnePlus menjaminkan 3 tahun untuk korang dapatkan Android yang terlatest. Dan kalau korang tanya aku yang smartphone mana yang lebih baik, iPhone SE ke atau OnePlus Note, dia sebenarnya ikut kehendak cita rasa korang. Kalau korang ada duit lebih sikit, iPhone SE. Kalau korang nak rasa yang hampir-hampir stok Android, OnePlus Note lah jawapan je. Okay guys, aku rasa itu je yang kita boleh lihat perbandingan di antara OnePlus Note dengan iPhone SE. Sebab dia punya harga pun memang ngam-ngam je tu, beza 200 je. Dan aku harap korang boleh pilih smartphone mana yang menjadi pilihan korang. Dan macam biasa aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang, and bye-bye. Alright, kalau korang suka dengan video-video kami ni, jangan lupa untuk korang subscribe wiser.my, tekan kat atas ni. Lepas tu, kalau ada video best-best tepi ni, ada kan? Korang tekan dan korang tengok. Bye.